السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jamaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini seperti yang kita rancangkan dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kita akan memulakan pengajian tadabbur suratul Sajadah. Pagi ini kita akan membincangkan tentang latar belakang surah Sajadah, kelebihan surah As-Sajadah, segmentasi surah Sajadah dan beberapa maklumat-maklumat yang berkaitan, yang mana insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan perlu menggunakan semaksimal yang mungkin pendengaran tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah besok seperti yang dirancangkan, saya akan membawa nota yang sedang diproses insya-Allah. Baik, kita tengok latar belakang suratul Sajadah. Surah Sajadah surah yang ke-32, susunannya di dalam surah Al-Quran. Kalau surah Yasin surah yang ke 36, As-Sajadah 32. Dalam Al-Quran surah Sajadah berada di antara surah Luqman. Maknanya sebelum jumpa surah Sajadah, kita jumpa dulu surah Luqman. Selepas surah Sajadah, kita akan menemui surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Dari sudut kajian para ulama, bahawasanya kalau mengikut kepada bentuk penceritaan dan sebagainya, surah ini adalah surah yang ke-73, diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Tapi yang turun ni tuan-tuan tidak muktamad, kerana ini adalah berdasarkan kajian daripada para ulama. Kemudian dikatakan ia turun selepas Allah menurunkan suratul Nahl. Suratul Nahl ni ini adalah surah lebah. InsyaAllah nanti kita akan sampai kepada surah lebah. Surah ini dia sama macam suratul Kahfi, sama macam surah Yasin. Ia adalah surah Makkiyah. Dia adalah surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Bilangan ayatnya ada 30. Maknanya lebih sedikit daripada surah Yasin. Surah Yasin 83 ayat, surah Sajadah 30 ayat. Ini menunjukkan bahawa sedikit daripada 110 ayat kita belajar, 80 kepada 30. Dari sudut juzuk, ia berada pada juzuk yang ke 21. Kalau tak silap saya, juzuk yang ke 21. Bilangan muka surat adalah 3. Maksudnya dia ada 3 muka surat yang bercetak. Ini bermakna kalau kita gabung suratul Kahfi ada 12 muka surat, kita gabung dengan surah Yasin ada 6 muka surat, kita campur surah Sajadah ada 3 muka surat, maknanya kita dah belajar sebanyak 1 juzuk. Dari sudut muka surat di dalam Al-Quran, ia berada pada halaman 415 sampai 417. Itu latar belakang surah As-Sajadah secara umum. Sekarang kita bincang dari sudut kenapa suratul Sajadah ini 30 ayat dipilih dengan nama As-Sajadah. Kenapa ambil pada nama sujud sajadah tu? Maka mengikut sebahagian daripada pendapat para ulama, kerana Allah Ta'ala nama tu sebenarnya diambil daripada ayat. Ada satu ayat dalam suratul Sajadah, ayat itulah yang kita sujud sajadah tu. Yang kita kalau kita baca, kita sujud tilawah ataupun kita sujud sajadah tu. Tiap-tiap pagi Jumaat kita akan sujud sajadah. Ayat tu nombor berapa? Ayat tu nombor 15. Okey, ayat nombor
15 kita akan jumpa tentang ciri orang yang beriman ni. Kalau dia dengar ayat Quran, dia faham ayat Quran, dia akan cepat-cepat kharru, dia akan merebahkan dirinya sujada, dia akan sujud. Sebab tu dalam ibadat solat adanya sujud. Sebab tu sujud ni di antara perbuatan solat yang melambangkan kepada ketundukan kita kepada Allah. Sebab itu salah satu waktu, salah satu tempat doa kita yang sangat mustajab di dalam solat adalah ketika kita sujud. Tempat yang kita paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Maka suratul sajadah ni, kata para ulama, kenapa dipilih as-sajadah? Kerana kerana diambil daripada kisah orang yang benar-benar beriman. Okay, itu dari sudut nama suratul sajadah. Nanti kita akan bincangkan pada ayat yang ke-15. Apa kelebihan suratul sajadah? Kelebihan suratul sajadah, dapatan saya, mungkin saya tak jumpa atau mungkin tuan-tuan jumpa, tuan-tuan tolong kongsikan. Dapatan saya suratul sajadah ini mengikut bacaan dan rujukan, kelebihan dia yang pertama adalah ia dibaca oleh Nabi SAW pada pagi Jumaat. Dan alhamdulillah Masjid Taqwa ni memang dia setakatlah duduk berada di Masjid Taqwa ni memang jaranglah tak baca surah sajadah dengan surah Al-Insan pada rakaat solat subuh. Cuma isunya adalah kenapa Nabi memilih surah dalam banyak-banyak surah dalam Quran, surah sajadah nak dibaca pada pagi Jumaat. Itu isu dia. Kenapa dalam banyak-banyak surah, kenapa surah Insan dibaca pada pagi Jumaat? Ini kita akan rungkaikan setelah tuan-tuan memahami surah sajadah dan juga surah Al-Insan. Nanti kita akan sebutkan sedikit daripadanya. Tetapi bayangkan punya mulianya surah sajadah dengan Insan ni, Nabi memilih untuk dibaca pada hari yang terbaik, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni adalah penghulu bagi segala hari. Maka itu menunjukkan kepada kelebihan surah sajadah. Yang kedua, surah sajadah ni dipilih oleh Nabi adalah untuk dibacakan sebelum Nabi tidur. Maknanya pagi baca sajadah Jumaat, dan juga setiap malam sebelum Nabi tidur, Nabi akan memilih dua surah ni. Surah apa? As-Sajadah dengan Al-Mulk. Okey, kita tengok. Nombor satu ni mana dalil dia? Nombor dua, mana dalil dia? Okey, yang pertama dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau sebut saja riwayat Bukhari, tak dinafikan kesahihannya. Yang mana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kalau salat fajar, iaitu salat subuh hari Jumaat, Nabi akan membaca Alif Lam Mim Tanzil, maknanya surah As-Sajadah, dan juga Hal Ata 'alal Insan, iaitu surah Al-Insan. Tapi tak wajib ya tuan-tuan perempuan yang baca. Tapi bimbang nanti takut tuan-tuan faham, kena baca ni sajadah dengan Al-Insan ni. Tak wajib tuan-puan ya. Jangan pegang ia kepada wajib. Tapi kalau mampu, bacalah dua surah ini pada pagi Jumaat. Selepas ini, selepas belajar habis 30 ayat, tuan-tuan akan solat pada hari Jumaat pagi rakaat pertama, tuan-tuan akan rasa macam seronok sangat apabila tuan-tuan faham mendengar imam baca. Mungkin kita tak akan terasa, alamak, rasa pendek je lah, sebab kita faham dia. Okay. Kemudian dalil yang kedua yang Nabi baca sebelum tidur adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi, riwayat Imam Ahmad An-Nasai, yang mana kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW dia tak akan tidur melainkan dia membaca surah As-Sajadah dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Menariknya Al-Mulk 30 ayat, Sajadah 30 ayat. Kenapa sebelum tidur Nabi membaca kedua-dua surah tersebut?
InsyaAllah nanti kita akan rungkaikan setelah tuan-tuan mempelajari suratul Mulk. Jawapan dia, kena belajar dulu suratul Mulk dengan sajadah. Nanti kita akan buat perbandingan, persamaan antara dua isi kandungan tu. Tuan-tuan kena ingat ya, sunnah Nabi, perbuatan Nabi, kalau Nabi baca, Nabi suruh, mesti ada sebab. Kerja kita lah untuk mencari sebab tersebut. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah maklum dalam surah As-Sajadah adanya sujud. Sujud apa? Adanya sujud sajadah. Okey, dalam Quran sujud sajadah bukan hanya dalam surah Sajadah ya tuan-tuan dan puan ya. Semua sekali dalam Quran tuan-tuan akan jumpa 15 tempat adanya sujud sajadah kalau tuan-tuan baca di dalam solat. Surah yang pertama yang tuan-tuan akan jumpa dulu susunan dalam Quran, suratul Al-A'raf, ayat nombor 206. Dan surah yang terakhir ada sujud sajadah, surah Al-Alaq. Okey. Daripada 15 surah tersebut ni ada sujud sajadah, surah Sajadah, surah yang ke-10 ada sujud sajadah, berada pada ayat yang ke-15. Okey. Nak tahu kenapa Nabi suruh kita baca surah Sajadah? Nanti kita akan sebutkan sedikit daripadanya dan tuan-tuan pun sedia maklum tentang bacaan sujud sajadah. Ni nanti saya akan bacakan ketika mana kita sampai pada ayat yang ke-15. Kita akan kupas kenapa kita baca lakas sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu. Nanti kita akan kupas pada ayat yang ke-15. Okey, kita masuk sedikit penerangan. Sikit je tuan-tuan perempuan. Penerangan kenapa dibaca pada pagi Jumaat. Kalau sekadar nak kata sujud sajadah, kami datang masjid Taqwa ni hari Jumaat ni ramai datang sebab nak sujud sajadah. Kalau kerana sujud sajadah, itu tidak kuat sebenarnya. Sebab surah lain pun ada sujud sajadah. Kenapa? Okey. Para ulama, mereka mengkaji, mereka menemui antara alasan dia adalah, kalau tuan-tuan pernah mendengar hari Jumaat ni apa kelebihan dari Jumaat? Dalam hadis Nabi kata, dalam hadis ini riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad, sabda Nabi SAW, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumaat. Tengok ya. Okey. Pada hari Jumaat Adam diciptakan. Pegang maklumat ni. Hari Jumaat, waktu itulah Adam diciptakan oleh Allah. Tuan-tuan kalau belajar kisah Nabi Adam, ruh yang Allah tiupkan kepada Nabi Adam itu, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ruh itu Allah jadikan ia ditiup pada hari Jumaat ba'dal asri, selepas solat asar, antara asar kepada waktu maghrib. Jadi kenapa dengan hari Jumaat ni? Sebab tu kalau kita nak kempen supaya orang datang awal masjid hari Jumaat, apa kelebihan hari Jumaat? Antaranya hari itu adalah manusia pertama yang Allah ciptakan untuk hidup ke muka bumi ni, Adam. Allah ciptakan hari Jumaat. Okey, lepas tu panjanglah cerita dia yang lain lah. Adam mati hari Jumaat ditiup sangkakala dan sebagainya. Apa berkaitan dengan surah Sajadah? Apa berkaitan dengan surah Insan? Antaranya dalam surah As-Sajadah nanti kita sampai kepada satu ayat yang Allah bagi tahu kepada kita bahawa permulaan penciptaan manusia itu daripada tin, iaitu daripada tanah. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 7. Maknanya waktu kita solat subuh pagi Jumaat, kita baca surah Sajadah, sampai kepada ayat ni Allah ingatkan imam, Allah ingatkan makmum. Ingat macam mana manusia mula-mula Allah ciptakan daripada tin, daripada tanah. Maknanya dalam surah Sajadah cerita pasal Nabi Adam.
Nabi Adam dicipta pada hari Jumaat. Baca surah Sajadah pada pagi Jumaat. Nanti kita akan kupas dekat ayat nombor 7. Nanti kita akan bincang. Ada 5 jenis tanah yang Allah telah ciptakan Nabi Adam. Salah satu fasa 5 tanah tu, salah satu daripadanya adalah daripada tin. Kan Allah kata, allazi, kita ambil ayat hujung tu, wa bada'a khalqal insani min tin. Allah kata, dan dimulakan kejadian manusia berasal dari tanah. Siapa manusia kat situ? Siapa manusia kat situ? Nabi Adam. Lepas tu kita dengar hadis, oh, hari Jumaat Nabi Adam diciptakan. Pagi Jumaat baca surah Sajadah, ada cerita pasal permulaan manusia. Apa berkaitan dia? Perkaitannya cerita tentang kejadian manusia. Kenapa ada sujud sajadah? Sujud sajadah adalah ketundukan kita kepada Allah. Allah nak suruh kita tunduk. Hebat ke kamu, mulia ke kamu, pangkat kamu tinggi mana, kamu kena ingat asal kamu adalah daripada tanah. Nampak tak? Kenapa dibaca surah Sajadah pada pagi Jumaat? Allah nak recharge kita. Allah Taala nak ingatkan asal usul kita. Lepas tu pula, kalau kita baca surah Insan, Allah Taala mula-mula lagi surah Insan, Allah dah apa? Allah dah ingatkan kita ni adalah daripada air mani yang bercampur. Jadi surah Insan, Allah cerita tentang keturunan anak Adam. As-Sajadah pasal Adam, Al-Insan keturunan anak Adam. Dua-dua tu Allah cerita tentang kejadian dia. Okey, kalau kita tengok surah Insan, ingat tak ayat ni? Nombor 2 kan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Allah kata sesungguhnya kami telah menciptakan manusia bermula daripada setitis air mani yang bercampur, air mani perempuan bercampur dengan air mani lelaki. Nanti waktu kita sampai pada ayat surah Sajadah, ayat nombor 7 Sajadah, nanti kita akan terangkan ada 4 fasa air mani yang Allah cerita di dalam Al-Quranul Karim. Nanti kita akan ceritakan. Tapi secara mudah kalau tengok gambar ni, ini adalah suratul Mu'minun. Ingat lagi kita ada bawa suratul Mu'minun dalam surah Yasin. Ada 7 fasa kejadian manusia ni. Kalau surah Sajadah yang nombor 1 tu, daripada tanah. Yang gambar nombor 2 tu adalah nutfah air mani, itulah surah Insan. Jelas tuan-tuan? Itulah kita. Sedar ke tak sedar kita ni sebenarnya siapa di sisi Tuhan? Kita pijak di bumi dia, kita pinjam udara dia. Itu yang pagi Jumaat Allah minta kita tunduk pada Allah, pasrah kepada Allah, rendahkan diri kamu kepada Allah. Dengan apa? Ingat asal usul kamu semua. Okey. Kemudian kita pergi kepada intisari utama surah Sajadah. Mudah saja, saya tak mau cerita panjang. Surah Sajadah ni yang pasti dia membicarakan tentang rukun iman. Dia cerita tentang bab aqidah, cerita tentang iman. Cerita tentang iman, cerita apa? 3 benda ni. Dia sama macam surah Yasin. Kita akan jumpa nanti ayat yang mula-mula Allah Ta'ala nak paparkan kebesaran dan keagungannya. Macam mana dia mentadbir daripada langit ke bumi, bumi naik ke langit. Allah akan cerita nanti. Lepas tu yang kedua, kita akan jumpa cerita pasal kerasulan. Dan yang ketiga, kita akan jumpa pasal hari kiamat. Dan segmentasi surah Sajadah. Okey, saya ada letakkan dia punya, daripada kumpulan-kumpulan ayat tadi ada maklumat apa. Okey, contohnya macam ni. Ayat nombor 1 sampai ayat nombor 3 Allah cerita pasal Rasul. Okey, naik ayat nombor 4 sampai ayat nombor 9 Allah cerita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak susunan ayat? 3 ayat pertama fokus pasal Rasul.
Naik ayat keempat, kelima, keenam sampai 9, cerita tentang keesaan Allah melalui kekuasaannya. Naik ayat 10 sampai ayat nombor 12, Allah ingatkan tentang hari penghidupan semula. Lepas tu Allah pun ceritakan, nak tahu tak masa hari kebangkitan semula tu manusia ni jadi apa? Jadi pada ayat 12 sampai 14 Allah cerita tentang orang kafir. Lepas tu ayat nombor 15 sampai 17 Allah cerita tentang orang yang beriman. Dan penutup dia, mudahkan cerita dia, penutupnya kita akan kembali mengetahui tentang tauhid, kekuasaan dan hari kebangkitan. Dan kita pun adalah sujud sajadah. Okey, sujud tilawah. Okey, tuan-tuan, kalau mampu kalau boleh sujud sajadah, sujudlah. Apa kelebihan dia? Antaranya tengok hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, apabila anak cucu Adam membaca suratul sajadah, maka syaitan akan mengasingkan dirinya sambil dia bernangis. Syaitan ni dia tak suka anak Adam sujud sajadah. Jadi kalau anak Adam dia sujud sajadah ataupun dia sujud tilawah, syaitan ni dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Dia kata, aduhai celakanya aku, dia kata. Dia kata, ya waili, dia kata celakanya aku. Anak cucu Adam ni dia diperintahkan untuk sujud. Mereka sujud, maka mereka dapat syurga. Sedangkan aku pernah diperintah untuk sujud, laku aku menolak untuk sujud, maka bagiku adalah neraka. Tapi bukanlah syaitan ni dia insaf, tak. Dia maksudnya dia tahu dah diri dia memang akan dapat kecelakaan. Tapi anak Adam ni Masya Allah, walaupun hanya sujud sajadah ataupun dalam sujud tilawah, dia baca, dia sujud, maka syaitan akan menyesal melihat apa yang berlaku kepada dirinya, tidak berlaku kepada anak-anak Adam. Itu seberingkaslah. InsyaAllah besok kita akan masuk kepada membincangkan 30 ayat surah Sajadah. Sebenarnya apa objektif dia? Tapi saya rasa semasa kena terangkan sikit hari ni, boleh Dan nak habis dah. Saya ambil masa lebih sikit boleh tuan-puan Okey, sikit saja. Okey, kita tutup dengan mengetahui sebenarnya surah Sajadah ni nak apa? Allah minta kita buat apa? Okey, jawapan dia, kesimpulan dia daripada 30 ayat tu nanti, sebenarnya Allah nak bimbing kita semua. Yang baca ayat 1 sampai ayat 30, Allah nak bimbing kita supaya apa? Tunduk, takut dan bergantung harap yang tinggi kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa kena tunduk pada Allah? Kenapa kena ikut Allah? Kenapa kena berharap kepada Allah? Kerana Allah itulah yang menciptakan. Bukan sekadar dia cipta, dia juga mentadbir. Dia mentadbir apa? Al-alamin, sekalian alam. Itulah tujuan surah Sajadah. Maka simbol kepada ketundukan, maka kita semua pun sujud ketika membaca, ketika sampai ayat surah Sajadah. Itu yang kita akan kupas. Kenapa kita kata Allahumma laka aslamtu, kita baca pada bacaan sujud Sajadah. Okey, jelas saudara perempuan? Maknanya kalau tuan-tuan boleh ikut daripada ayat 1 sampai 30, moga-moga kita semakin hari semakin tunduk pada Allah. Kita makin dekat kepada Allah. Kita akan rasa diri kita ni tak ada apa pun di sisi Allah, melainkan Allah minta kita apa? Tunduk pada dia. Okey, jadi moga-moga tuan-tuan nampak sedikit sebanyak hala tuju pembelajaran tadabbur ringkas surah Sajadah. Ia berbeza dengan surah Yasin kita belajar pada minggu yang sebelum ni. Okey. Besok saya akan berikan nota pada tentara perempuan, tapi sebelum kita belajar, nanti saya nak kongsikan tuan-tuan satu ilmu yang menarik, nak faham Al-Quran. Nanti kita akan belajar pembuka dan penutup bagi surah Sajadah. Saya akan buktikan pada tuan-tuan ada 5
pembuka dan penutup yang boleh kita ambil. Ni dia panggil kaedah belajar cepat. Nak cepat habis kan? Ke macam mana? Salah satu ilmu dia belajar pembuka dan penutup. InsyaAllah nanti saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Dalam nota tu ada. Tuan-tuan jangan bimbang. Semua maklumat yang saya sampaikan ini ada pada nota yang bercetak ataupun dalam nota soft copy yang saya akan edarkan hari ini. InsyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Saya pun ambil waktu lebih pada tuan-tuan dan puan. Jadi kita doakan semoga Allah sentiasa memberikan kita rasa minat, kita dapat iman kita semakin bertambah kepada Allah, iman kita semakin bertambah kepada ayat-ayat Quranul Karim. Semoga Allah rahmat kita, Allah berkat kehidupan kita, dan Allah sentiasa membimbing kita agar sentiasa berada pada siratal mustaqim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله تتوى الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.